kita mempunyai komitmen yang penuh di bahagian sini. Tetap tahulah komitmen sehingga mana di peringkat sana. Kita kena mintalah Yang Berhormat Kinabatangan tanya kepada kerajaan. Dengar dulu cadangan saya. Dengar dulu cadangan saya. Saya tidak menafikan bahawa penambahbaikan sistem KTM komuter tentunya akan memberikan manfaat kepada Negeri Sembilan. Justru itu saya ingin meminta Menteri Pengangkutan supaya mengarahkan KTM komuter memperbanyakkan perjalanan komuter ekspres di antara Seremban dan Kuala Lumpur dengan yang hanya mempunyai satu trip sehari pada masa sekarang. Komuter ekspres yang lebih cepat perjalanannya kerana ia tidak berhenti-henti di stesen-stesen kecil tentunya akan menggalakkan penduduk Seremban yang bekerja di KL mempunyai satu lagi pilihan alternatif. Namun begitu, dengar cadangan saya Yang Berhormat Kinabatangan. Sekiranya kita ingin menjadikan sistem kereta api dan bas awam sebagai pilihan utama rakyat Malaysia, salah satu perkara yang perlu dititikberatkan dan dibudayakan ialah ketetapan waktu perkhidmatan. Saya selalu menggunakan perkhidmatan komuter untuk berulang-alik di antara Seremban dan KL. Tetapi tidak pernah sekali yang saya melihat komuter sampai ke stesen tepat pada waktunya yang diumumkan seperti di dalam papan notis elektronik. Begitu juga dengan bas awam dan bandar. Saya percaya ramai ahli Yang Berhormat termasuk Kinabatangan pernah selalu pergi ke Eropah dan menggunakan sistem-sistem pengangkutan awam di sana. Khasnya sistem kereta api mereka. Keefisienan sistem kereta api di Eropah, khasnya di Jerman, adalah sesuatu yang perlu kita benchmarkkan. Kalau dijadualkan kereta api itu sampai 11.58, minit itulah coach itu akan sampai. Tidak seminit awal, tidak seminit pun lewat. Apakah rintangan yang kita tidak boleh mencapai sehingga tahap begitu di Malaysia? Tak perlulah kementerian buat lawatan sambil belajar kedua negara untuk belajar kerana selalu lawatan dibuat tetapi tidak belajar. Saya cadangkan kementerian berlantik seorang konsultan kereta api dari Jerman dan letakkannya di KTM dan bagi dia 6 bulan untuk meningkatkan yang paling asas ketetapan waktu perkhidmatan KTM. Kerana kalau sistem pengangkutan awam kita tidak tepat waktunya, tidak ada orang yang suka menggunakannya, termasuk ahli-ahli Yang Berhormat. Yang menteri telah mengeluh dan sebagainya. Apatah lagi rakyat yang telah banyak mengeluh. Kalau tiap-tiap hari kena membazirkan 2-3 jam untuk pakai bas, pakai kereta api, siapa nak pakai? Itunya yang kita harap kerajaan boleh mengkaji. Selalu kita nak mengkaji. Kita minta kalau boleh. Dah banyak belanja. Ambil seorang konsultan dari luar yang benar-benar dapat mengubah cara kita menjalankan perkhidmatan kita. Itu yang saya. Kajian yang telah banyak dibuat tetapi tidak ada tindakan. Tindakan itu bawa seorang konsultan, bagi dia 6 bulan. Kalau tak berjaya, sack dia. Kalau tak berjaya lagi, menteri itu kena sack. Boleh soalan? Yang merasa? Tak payahlah, pasti salah, saya tak mahu pergi. Kinabatangan tak apa. Jangan personal. Bukan apa personal. ini sudah jadi Pasti personal? tak apa. Satu lagi, saya ingin pribadi. juga, saya juga Ada pilih kasih mana boleh? Siap. Sekejap. Pilih kasih pula. Saya ada banyak perkara lagi. Satu lagi tu. Ini juga Kinabatangan yang juga cadangkan tol di antara Kuala Lumpur dan Seremban dibatalkan pada persidangan yang lepas. Saya menyambut baik. Saya amat berterima kasih kepada cadangan Kinabatangan, tetapi kita kena sama-sama push dia. Saya tanya jawab soalan daripada Menteri Kerja Raya. Saya diberitahu bahawa kutipan tol di antara Kuala Lumpur dengan Seremban telah mencecah 2.987 bilion dalam masa 30 tahun. Saya cari maklumat di internet. Hari ini dalam sejarah. 16 hari bulan Jun 1982, Plaza Tol Ribu Raya Seremban Kuala Lumpur dibuka oleh Datuk Seri Sami Velu, mantan Menteri Kerja Raya. Beliau mengatakan bahawa dianggarkan 20,000 buah kenderaan dijangka akan melalui kedua buah Plaza Tol di sepanjang Ribu Raya Kuala Lumpur. Dan kerajaan menjangkakan akan dapat mengutip sekurang-kurangnya 12 juta setahun dari kedua-dua Plaza Tol tersebut dan kira-kira 2.5 juta diperlukan untuk kerja-kerja penyelenggarannya. Dia kata hanya jangkaan 12 juta. Tetapi sekarang sudah kutip 3 bilion. Tak cukupkah? Plus. Dah kutip 3 bilion tak cukupkah? Sudah sampai masanya kita kena kaji semula. Krosa-krosa dalam perjanjian tol ini. Kerana saya difahamkan, sekarang nak bina satu Plaza Tol yang baru di Seremban. Memakan belanja 168 juta. Pakai wang rakyat. Bina tol Plaza. Untuk plus kutip tol. Bukan kaji, batalkan terus. Ya memang. Tak kaji saya kata batalkan terus. Saya kalau begitu saya sokonglah Kinabatangan menjadi Menteri Kerja Raya. Jadi saya Setuju. Saya sekali lagi ingin menyeru kepada pihak kerajaan.
terutamanya Kementerian Kerja Raya. Saya masih ingat Menteri Kerja Raya berjanji 3 bulan pada bulan Mei yang lepas. Kita akan ingat bulan 8 kita akan tanya balik 3 bulan itu kajian macam mana. Saya harap satu berita yang baik akan diberikan kepada seluruh rakyat khasnya di selatan Malaysia, di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, supaya Rebus Raya khasnya di portion di antara Kuala Lumpur dengan Seremban dapat dibatalkan seterusnya. Datuk Ketua, juga saya ingin menyentuh sedikit tentang kesihatan. Saya telah menerima sedikit permintaan daripada rakyat di kawasan saya yang mengatakan bahawa di klinik kesihatan Seremban di Jalan Rasa tidak mempunyai digital fundoscopic camera, alat yang digunakan untuk melihat sebarang kelainan pada fundus ataupun retina mata. Buat masa sekarang, di klinik kesihatan Seremban di Jalan Rasa ada lebih kurang 14,000 pesakit diabetes berdaftar dan tidak sampai 10% sahaja yang dapat dibuat pemeriksaan fundus. Ini berpunca dari ketiadaan alat digital fundus kamera. Pemeriksaan secara manual terlalu lambat. Saya berharap Menteri Kesihatan boleh menimbangkan supaya peruntukan diberi untuk kita di klinik kesihatan Rasa diperlengkapkan dengan digital fundoscopic kamera. Yang Berhormat Rasa, habis. Masa dah habis dah. Tak dah bagi notis pun. Yang Berhormat, 2 minit. tak payah berhujah dengan saya, Yang Berhormat. Saya Sikit, boleh sikit. tutup sini. Betul, saya gulung. Kalau nak minta, tunjuklah. Hormat Saya gulung. sikit. Saya gulung. Pendaftaran secara elektronik di bahagian pendaftaran di unit pesakit luar KK Rasa buat masa sekarang masih lagi menggunakan sistem lama, iaitu secara manual, yang mana proses pesakit menunggu terlalu lama. Tidak dapat memenuhi target yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri kurang daripada 30 minit. Akhirnya saya mencadangkan supaya sebagai penggulungan Yang Berhormat Datuk Yang Ketua, keselamatan awam 162 buah balai polis yang telah Yang Berhormat, masa dah habis, Hormat. saya last sentence, saya harap cadangan untuk membina sebuah barai polis dapat dilaksanakan di kawasan Rasa Jaya, di kawasan saya. Sekian, terima kasih.